salam sejahtera. Saya melaporkan dari Kemaman, Terengganu. Pada 6 Februari 2021, kadar kes terkini COVID-19 di Terengganu. Kes baharu hari ini mencatatkan 56 kes, menjadikan kes keseluruhan di Terengganu ialah 2,559 kes. Kes keseluruhan di Malaysia hari ini ialah 3,847 kes, dengan negeri Selangor mencatatkan kes yang paling tinggi iaitu 1,481 kes. Sentiasa memakai pelitup muka dan membasuh tangan dengan sabun ketika di luar. Dengan Perintah Kawalan Pergerakan, sesi persekolahan ditutup. Semua murid melaksanakan pembelajaran dari rumah. Aktiviti yang boleh dilakukan di rumah ketika Perintah Kawalan Pergerakan antaranya membuat kerja sekolah, bersenam, jita syai'an nukron, sadaqallahul azim, membaca Al-Quran, bermain catur, jalan terus jumpa payah, tak ikut kata, salah arah. Coronavirus amat berbahaya. Mari kita duduk di rumah. Saya menyeru semua rakyat agar duduk di rumah bagi menghapuskan virus COVID-19. Sekian, saya Zahra binti Zulkarnain dari Sekolah Kebangsaan Seri Kemaman, Terengganu. Malaysia memaklumkan kes sembuh sebanyak 5,718 hari ini adalah yang tertinggi pernah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 224,053 kes. Dalam pada itu, kes baharu COVID-19 adalah sebanyak 2,720 kes, di mana kesemuanya adalah gejala tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 269,165 kes. Terdapat 253 kes sedang dirawat di ICU, manakala 118 memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 8 kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 983 kes. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin melaporkan tentang keadaan semasa kes COVID-19 di Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan kes baharu pada hari ini di seluruh negara ialah 3,384 kes, yang menjadikan kes keseluruhan di Malaysia ialah 254,988 kes. Manakala kes di Kemaman pada hari ini mencatatkan angka sifar. Duka cita dimaklumkan terdapat 17 kematian baharu direkodkan di seluruh negara. Kerana ini, kes kumulatif kematian adalah sebanyak 953 kematian. Saya menasihati rakyat Malaysia untuk duduk di rumah bagi memutuskan rantaian COVID-19. Duduk di rumah. Jika ada urusan penting dan perlu keluar, terus patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Atika Humaira, salam hormat dan Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya dan Ana Adriana dari kelas 6 Al-Sudi ingin melaporkan tentang isu semasa yang berkisar di dalam negara kita pada masa kini. Kerajaan mengesahkan 80% populasi negara ini atau 26.5 juta orang akan menerima suntikan vaksin program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia sepanjang tempoh program berkenaan. Buat permulaan, 500,000 orang petugas barisan hadapan membabitkan petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan
dijadualkan menerima suntikan pada fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai hujung bulan ini dan berakhir pada April ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata fasa berkenaan amat penting untuk melindungi petugas yang berada di barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 ini. Fasa kedua pula membabitkan kumpulan berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 seperti warga emas dan golongan rentan iaitu yang berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah morbiditi seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes, darah tinggi dan orang kurang upaya. Dianggarkan 9.4 juta orang akan menerima vaksin di bawah fasa kedua ini yang akan berlangsung mulai April hingga Ogos ini. Menurut Muhyiddin, fasa ketiga membabitkan penerima vaksin daripada golongan dewasa berusia 18 tahun ke atas yang akan bermula pada Mei ini hingga Februari 2022. Fasa ini penting untuk membentuk perlindungan kelompok atau herd immunity seterusnya mengawal pandemik ini secara menyeluruh. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Di muara sungai banyak buaya, buaya timbul, manusia lari. Virus corona sungguh berbahaya. Mari bersama menjaga diri. Sekian, Assalamualaikum. Stay safe, stay home. #kita jaga kita. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis Yang Bersalah, Tuan Guru Besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muizzul Afan bin Muizzul Afkar dari kelas 5 Al-Tabligh. 5 Al-Tabligh akan menyampaikan syarahan yang bertajuk menghormati warga tua tanggungjawab kita. Hadiri yang dihormati, setiap insan pasti akan melalui pelbagai peringkat usia yang muda, lambat laun akan menjadi tua juga. Oleh itu, sebagai golongan muda, hari ini kita mestilah menghormati warga tua. Hal ini demikian kerana pada suatu hari nanti kita pasti akan menggantikan tempat mereka pula. Warga tua banyak berjasa kepada negara. Mereka banyak mencurahkan tenaga untuk membangunkan negara kita suatu masa dahulu. Tanpa mereka, kita tidak akan dapat mengecap nikmat hidup dalam negara. Membangunkan seperti hari ini. Oleh itu, kita perlu menghormati mereka agar kita tidak dianggap sebagai kacang melupakan kulit. Seterusnya, warga tua perlu kita hormati kerana mereka merupakan golongan yang kaya dengan pengalaman hidup. Kita perlu sentiasa mendengar nasihat dan mendapatkan pandangan daripada mereka dalam banyak perkara. Hal ini demikian kerana mereka lebih dulu makan garam daripada kita. Selain itu, kita perlu mati warga tua untuk menyahut hubungan yang erat dalam kalangan ini dapat menjamin kestabilan sosial negara. Akhirnya, kata ingin saya tegaskan sekali lagi. Hormatilah warga tua kerana hormati mereka merupakan tanggungjawab kita. Jika kita ingin hormati, maka kita perlu menghormati warga tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guzari Latifah binti Guzakuan dari SK Seri Kemaman kelas 5 ACD. Malaysia kini digegarkan dengan pandemik COVID-19. Malaysia 2 Februari 2021. Jumlah keseluruhan kes adalah 222,628 kes dan jumlah kes baharu 3,455 kes. Negeri yang paling tinggi adalah Selangor iaitu sebanyak 1,145 kes.
Manakala negeri kedua tertinggi ialah Johor sebanyak 708 kes. Seterusnya diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 619 kes. Bagi negeri Terengganu mencatatkan sebanyak 115 kes. Manakala negeri yang paling rendah ialah Perlis dan Labuan, masing-masing 1 kes. Kesimpulannya, negara kita mencatatkan bilangan yang masih tinggi iaitu sebanyak 3,455 kes harian. Dan bilangan kes terkupur ialah sebanyak 222,628 kes. Ini sangat membimbangkan seluruh rakyat Malaysia. Sekian laporan pada hari ini. Stay at home. Kita jaga kita. Assalamualaikum semua. Nama saya Haris Mawadah binti Kamarudin, kelas 4 LCD. Muka saya berpeluh sikit ni sebab baru habis main badminton tadi ya. Okey, hari ini saya akan bercakap pasal COVID-19 ya. Korang semua tahu apa itu COVID-19? COVID-19 ni adalah virus yang jahat. Dia boleh menyebabkan kita sakit. Okey? Jadi kita kena berhati-hatilah dengan COVID-19 ini. Waktu PKP ni kan kita kena duduk sahaja di rumah, tak boleh ke mana-mana. Kalau nak ke kedai hanya membeli barang yang penting. Kalau ianya tak penting, tak perlulah ke kedai, hanya duduk di rumah. Okey? Okey. Yang saya perasannya sejak PKP ni kes makin meningkat. Okey? Dan itu membuatkan saya rasa risau. Korang semua pun mesti rasa risau kan? Okey. Dan saya hairan bila orang ramai tak nak ikut SOP. Kadang-kadang saya pun tak ikut SOP. So kita sama-samalah berubah. Kita patuhi SOP. Okey. Apa kata saya share sikit cara-cara nak kurangkan kes positif kat Malaysia ni. Okey, dengar. Okey. Yang pertama, sentiasalah basuh tangan dengan sabun. Basuh tangan bersih-bersih. Celah-celah jari ni kena gosok supaya barulah virus tu tak dapat nak jangkiti kita. Okey? Okey, yang kedua, sentiasalah pakai mask. Okey? Pakai mask bila keluar rumah. Terutamanya orang yang sakit. Tutup hidung, tutup mulut. Okey? Okey. Sepatutnya orang yang batuk dengan bersin ni, orang yang sakit sepatutnya hanya duduk di rumah. Tak perlulah nak keluar rumah. Okey? Okey, yang ketiga, pergi ke kedai apabila perlu sahaja. Kat kedai tu jarak 1 meter daripada orang lain. Okey? Tak perlulah dekat-dekat. Mana boleh dekat-dekat? Kalau orang tu sakit, kita dekat-dekat dengan dia, kita kena jangkit lah kan? Okey. Yang keempat, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer ni boleh lindungi kita daripada dijangkiti COVID-19. Okey? Yang kelima, jangan bersentuhan dengan orang lain. Tak boleh nak sentuh-sentuh orang kat kedai tu, cuik-cuik dia, no, tak boleh. Kalau nak salam dengan jiran sekalipun, hanya buat macam ni. Assalamualaikum. Macam tu. Okey? Pasal ke dia? Yang keenam, jangan rentas negeri dan rentas daerah non-non, tak boleh. Okey? Okey. Saya nak bagi tahu pasal tanda-tanda kena COVID-19. Okey? Tanda-tanda kena COVID-19 adalah batuk, sesama, sakit tekak dan sukar bernafas. Sesak nafas macam tu. Okey. Tapi tak semestinya. Contoh orang tu batuk, tapi tak semestinya dia positif. Ada juga yang negatif. Okey? Okey. Itu sahajalah yang saya boleh share kat korang. Harap ianya bermanfaat. Patuhi SOP ya semua. Okey. Saya harap PKP dan COVID-19 ni boleh berakhir. Okey? Dapatlah kita kembali ke sekolah. Okey? Saya rindu kawan-kawan dan guru-guru saya.
Saya harap kita boleh kembali bersekolah seperti dulu, seperti asal. Apa ni? Oh. Jom sama-sama cegah COVID-19. Dia nak pergi mana? Bye. #stay@home. #kita jaga kita. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Amalia melaporkan berita semasa. Terima kasih kerana memilih berita utama di TV3. Tidak dinafikan bahawa virus COVID-19 ini telah menggemparkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan dan ekonomi serta sosial di setiap negara. Peningkatan angka jangkitan dan korban akibat COVID-19 ini semakin membimbangkan, malah kesannya hampir saja melumpuhkan ekonomi dunia. Oleh itu, pelan pemulihan ekonomi jangka pendek telah dirangka susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Industri hartanah di kebanyakan negara termasuklah Malaysia dijangka terkesan dan gangguan aktiviti ekonomi susulan langkah sekatan perjalanan dan kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, situasi yang dihadapi oleh orang ramai dan perniagaan amatlah mencabar dan berharap agar semua rakyat untuk terus bersama-sama berhadapan dengan krisis ini. Beliau berkata data menunjukkan 67% orang yang telah kembali bekerja, manakala pekerja yang belum memulakan pekerjaan adalah lebih kurang 5 juta dalam pelbagai sektor. Dapatan menunjukkan bahawa 62% rakyat Malaysia bimbang akan ancaman COVID-19. Tahap kebimbangan ini adalah yang tertinggi dalam kewangan warga lain. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia akan berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian. Namun ia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada sektor ekonomi seperti pelancongan dan perkhidmatan. COVID-19 ini memberi impak kepada rakyat Malaysia pada masa kini. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Cuci tangan dengan kerap, hadkan pergerakan anda. Sekian dari Bilik Berita TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarah Ashifah, wartawan dari Metro TV. Sekarang kita bersiaran secara langsung dari Zoo Negara Malaysia yang terletak di daerah Gombak, Selangor. Kawasan zoo ini merangkumi 110 ekar tanah bermula dengan 459 spesies hidupan liar. Sekarang zoo ini dihuni kira-kira 5,000 haiwan daripada 400 spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan. Sejak tahun 1963, zoo ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Zoo ini telah mengalami perubahan dari konsep pameran secara terbuka untuk keselesaan haiwan dan juga para pengunjung. Tambahan daripada itu, zoo negara juga telah berjaya merekodkan pengunjung yang ke-1,000,000 pada 14 Februari 1966 dengan hanya 3 tahun selepas perbukaan. Zoo ini juga telah mengalung-alungkan seramai 1,000,000 pelawat setiap tahun. Yang menariknya, zoo negara juga dikenali sebagai zoo di rimba kerana tumbuh-tumbuhan yang hijau mengelilingi kawasannya. Ini juga merupakan salah satu tarikan utama yang berada di zoo ini.
Tahukah anda pada tahun 2014, pihak zoo telah menerima 2 ekor panda gergasi, Fua dan Fancy yang dinamakan semula Sing Sing dan Liang Liang. Kedua-dua ini merupakan pinjaman 10 tahun daripada pihak kerajaan China sebagai tanda diplomasi dengan Malaysia. Sepanjang ulang tahun ke-40 hubungan China-Malaysia. Berdasarkan perjanjian daripada pihak China, anak-anak panda tersebut perlulah dipulangkan semula ke China setelah berusia 2 tahun. Selain daripada fakta tentang panda, pengunjung yang datang ke zoo ini juga disajikan dengan 16 pameran yang terdiri daripada Taman Reptilia, Kompleks Beruang, Dunia Mamalia, Pusat Kera dan banyak lagi. Antara pameran yang menjadi perhatian utama ialah laluan kucing, di mana pameran ini menampilkan singa Afrika, harimau Benggala dan harimau Melaya yang sememangnya menjadi tarikan utama para pengunjung. Pameran laluan savana juga ada tersedia, di mana pameran ini ialah pameran konsep terbuka yang terbesar dan juga rumah kepada haiwan seperti kuda belang, zirafah, badak putih, burung unta dan banyak lagi. Kelihatan juga zoo ini menyediakan tunggangan kereta api dan juga lawatan berpandu yang menjadikan sesi lawatan lebih mudah dan menarik. Anda juga perlu tahu yang zoo ini melakukan pemeliharaan terhadap spesies yang terancam seperti burung botak upik. Jadi marilah kita bersama-sama mengenali dan menghargai zoo negara kita dan bersama-sama membantu memberikan sumbangan dan memelihara haiwan-haiwan di sini. Sekian melaporkan berita. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya melaporkan dari Kemaman, Terengganu 6 Februari 2021. Kadar kes terkini COVID-19 di Terengganu. Kes baharu hari ini mencatatkan 56 kes, menjadikan kes keseluruhan di Terengganu ialah 2,559 kes. Daerah Kemaman sahaja mencatatkan 10 kes baharu. Jumlah kes keseluruhan di Malaysia hari ini ialah 3,847 kes, dengan negeri Selangor mencatatkan kes yang paling tinggi iaitu 1,481 kes. Biasa memakai pelitup muka dan membasuh tangan dengan sabun ketika di luar. Dengan perintah kawalan pergerakan, sesi persekolahan ditutup. Semua murid melaksanakan pembelajaran dari rumah. Aktiviti yang boleh dilakukan di rumah ketika perintah kawalan pergerakan antaranya Yu'minun, Sadaqallahul Azim, seperti membaca Al-Quran, bermain catur, bersenam. Bunga mawar harum semerbak dihadiahkan puteri, wangi seikat. Jika tidak mahu COVID merebak, hentikan tabiat duduk dekat-dekat. Saya menyeru agar semua duduk di rumah bagi menghapuskan virus COVID-19. Sekian saya Zulfa binti Zulkarnain dari Sekolah Kebangsaan Seri Kemaman, Terengganu. Wabarakatuh. Nama saya Kuzarin Ahmad binti Kuzakuan dari SKSK kelas 2 Asidik. Hari ini saya nak melaporkan tentang haiwan peliharaan saya, ialah burung. Itu bernama Kiku. Ia berumur 1 tahun. Dia boleh bercakap dan jinak. Warna dia warna kuning. Dia burung yang boleh bercakap. Dia makan buah, jagung dan kuaci dan lain-lain lagi. Dia pandai makan guna tangan.
Dia spesies Sankunoret. Saya memelihara dia dari kecil hingga besar. Umur dia 1 tahun 2 bulan. Sekian, Ridwan, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurul Ain binti Abdul Rahman, wartawan cilik TVPSS Cats Kemaman Terengganu. Sesi persekolahan PDPR 2021 Cats bermula tanpa kehadiran Ustazah Fazia binti Ismail atau lebih dikenali sebagai ibu oleh setiap pelajar. Beliau telah mendapat kelulusan untuk berpindah ke Sekolah Kebangsaan Seri Kundang, Rawang, Selangor bermula pada 18 Januari 2021. Beliau telah berkhidmat di SKET selama 17 tahun iaitu dari 1 Januari 2004 sehingga 13 Januari 2021. Selama 17 tahun menabur bakti di SKET, berbagai-bagai jawatan telah disandang oleh beliau termasuklah Setiausaha Peperiksaan Dalaman, Pengerusi Rumah Kuning dan Pengerusi Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Ustazah Fazia binti Ismail dilahirkan pada 1 Oktober 1975 di Kampung Besuk, Kemaman, Terengganu. Beliau memulakan alam persekolahan di Tadika Yayasan Islam Golimau. Seterusnya, Ustazah Fazia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cukai Kemaman pada tahun 1982 sehingga tahun 1987. Beliau kemudiannya menyambung persekolahan menengah di Sekolah Menengah Agama Al-Falah Kemaman sebelum melanjutkan pelajaran ke Kolej Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu atau lebih dikenali sebagai Universiti Sultan Zainal Abidin. Ustazah Fazia telah memperolehi diploma Pendidikan Islam dan Bahasa Arab pada tahun 1997 dan seterusnya memperolehi ijazah sarjana muda pengajaran rendah dengan pendidikan di Open University pada tahun 2010. Beliau memulakan tugas di Sekolah Menengah Sanglang Perlis sebelum bertukar ke Sekolah Menengah Rantau Petronas Kerteh Kemaman. Kemudian Ustazah Fazia meneruskan kerjaya beliau di Sekolah Kebangsaan Seri Kemaman pada 1 Januari 2004. Kami warga SKET mendoakan Ustazah Fazia mendidik murid-muridnya dengan lebih cemerlang di sekolah barunya nanti. Sekian daripada saya, Nurul Ain binti Abdul Rahman, wartawan cilik TVPSS SKET. Dengarkan serangkap pantun buat Ustazah Fazia. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan, sungguh jauh beribu batu. Hilang di mata di hati jangan. Jom kita dengan nasihat terakhir Ustazah Fazia melalui kiriman video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan pentadbir yang terhormati, rakan-rakan guru, kaki tangan AKP serta semua murid-murid SK Seri Kemaman.
yang sangat dirindui. Bersyukur kita kehadap Ilahi kerana hari ini adik Nurul Ain telah mengundang Ibu Ji untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi meraihkan pertukaran Ibu Ji dari SK Seri Kemaman Terengganu ke SK Seri Kundang Selangor Darul Ihsan. Alhamdulillah, di kesempatan ini kerana wabak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan negara Malaysia amnya, di sini Ibu Ji ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat belajar ke semua anak-anak murid yang sangat Ibu rindui. Belajarlah secara PDPR, pembelajaran berasaskan talian dan grup-grup Telegram serta Google Classroom yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Semoga daripada perkembangan ilmu teknologi maklumat ini, semua anak-anak murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan berkesan. Akhir sekali, dari Ibu Ji, kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Salam daripada Ibu Ji di alam maya ini. Terima kasih kepada adik Nurul Ain yang telah mengundang Ibu Ji pada kali ini. Sekian saja. Bye-bye. Miss you semua. Assalamualaikum dan sejahtera. Hai kawan-kawan. Nama saya Nur Elisa Ramadhani, wartawan cilik SK. Setiap hari kes COVID-19 makin membimbangkan kita semua. Kes semalam lebih kurang 3,500 kes. Jadi dengan ini saya mengajak semua untuk 3W. Pertama, wash. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear, pakai pelitup muka. Ketiga, warn, jangan bersalaman atau sentuhan orang lain. Dan jangan lupa elakkan 3S. Pertama, sesak, jangan duduk dekat tempat yang sesak. Kedua, sempit, jangan duduk di tempat sempit ataupun tempat yang tertutup. 3, jangan sembang dekat dengan orang lain. Okey. Sekian berita terkini dari saya, wartawan cilik SK. #duduk rumah, #kita jaga kita.